Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ini? Sihat, alhamdulillah. Semua di sini ya. Belakang belum penuh lagi. Oh, Fitri di belakang, Fitri. Datang lambat ya. Tapi jelas kan suara saya? Oh, macam ni je bagi thumbs up. Okay, alright. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, itu kitab Fawaidul Fawaid. Dan alhamdulillah hari ini kita akan masuk pada perbincangan yang baru ya. Tak sebagaimana perbincangan yang lepas. Perbincangan lepas saya dah selesaikanlah walaupun saya tahu ada perenggan ya yang belum saya baca, tapi tak mengapa, tinggalkan saja sebab saya dah rumuskan semua di pengakhiran perbincangan kita pada minggu lepas. Baik, jadi hari ini kita akan masuk terus ya di muka surat 226. Tinggalkan bab 21 tu. Okey, tak apa, tinggalkan bab itu. Kita akan terus masuk ke bab 22 ya, masuk bab 22. Muka surat 226. Jadi teman-teman yang di rumah yang mengikuti pengajian secara online, saya harap dapat ya info ini. Kita akan terus mulakan pengajian di muka surat 226. Mungkin boleh diletakkan di ruangan komen supaya teman-teman yang lain nanti mungkin lambat masuk ke apa kan, dapat diikuti mana duduk kedudukan muka surat yang sedang kita bincangkan. Muka surat 226 bab yang ke-22 bertajuk antara yang mendapat petunjuk dan yang tersesat. Baik, di dalam bab ini ya, bab yang ke-22 kita ada dua ayat Al-Quran yang diletakkan sebelum bermulanya perbincangan. Ayat Al-Quran kita yang pertama surah Al-An'am pada ayat yang ke-55, kemudian surah An-Nisa pada ayat yang ke-115. Ayat yang pertama di sini surah Al-An'am ayat 55 berbunyi, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, iaitu agar terlihat jelas jalan orang-orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Ini ayat yang pertama. Okey. Baik, terus ayat yang kedua di situ, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla. Maksudnya, dan siapa menentang Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, iaitu orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. An-Nisa 115. Baik, kita pergi kepada poin A. Okay, poin A bertajuk Allah telah menjelaskan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang yang suka berbuat dosa. Allah juga telah menerangkan perbuatan dan akibat yang akan diterima oleh tiap-tiap mereka. Okey, jelas paragrafnya? Boleh faham? Kak Som faham? Ya. Apa yang Kak Som faham tu? Taat pada perintah Allah lagi.
Oh, kalau sebaliknya dapat neraka. Kalau yang taat dapat syurga. Oh, ini jalan orang beriman dengan jalan orang buat dosa ya. Ha. Siapa punya Rihan pula tu jatuh. Baru mukadimah kakak. So belum masuk lagi ya. Baru mukadimah. Baik, kita lihat ya. Dalam perbincangan ini menyerahkan kepada kita dengan dua keadaan. Okay, kita ada dua keadaan. Itu keadaan pertama, jalan orang yang beriman. Keadaan yang kedua, jalan orang yang melakukan dosa. Tadi kita baca dalam surah Al-An'am. Allah kata apa? Ini adalah penerangan, ini adalah ayat yang mana kami tunjukkan, kita dah jelaskan kepada orang yang beriman. Jalan orang-orang yang saleh. Walitastabina, kan ada pada bahagian yang kedua ayat itu, dan juga jalan orang-orang yang mujrimin, yang melakukan dosa. Bermakna di sini kita ada dua bahagian perbincangan. Okey, saya nak bawa perbincangan kita pada pagi ini pada dua situasi dan dua keadaan. Kita pergi satu persatu terlebih dahulu ketika membincangkan dua jalan ini. Pertama, kita ada jalan orang yang beriman. Kedua, kita ada jalan orang yang berdosa. Dan di sini ya, tadi kita baca kitabnya. Imam Ibnul Qayyim kata apa tadi? Allah juga telah menerangkan perbuatan dan akibat yang akan diterima oleh tiap-tiap mereka. Maknanya, setiap daripada dua jalan ini, jalan orang yang beriman, jalan orang yang berdosa, apa yang mereka lakukan, setiap tindakan mereka, tak kira sama ada mereka orang beriman ataupun orang yang berdosa. Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan dalam Al-Quran. Ada balasan, ada ganjaran. Ini janji Allah. Janji Allah bukan macam janji kita manusia. Kita manusia mungkin hari ini kita janji, esok lusa boleh berubah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Jika begitu, begitulah keadaannya. Saya nak tanyalah, ya, jalan orang yang beriman ni jalannya macam mana? Tadi Kak Som, Kak Som kata jalan orang yang taat. Taat tu macam mana tu Kak Som? Taat suruhan Allah. Kecil sangat. Taat kepada perintah Allah. Itu saja? Macam mana? Berbakti kepada orang tua. Okey, itu semua kita masuk pada suruhan Allah. Tapi adakah Allah Subhanahu Wa Taala suruh je? Pergi sini pula lah. Nanti kan Kak Som seorang jawab. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita suruh je? Ada tak benda lain? Itu suruhan. Menyembah Allah adalah suruhan. Mensyukuri nikmat, itu juga adalah suruhan. Apa dia? Hajar Ismail Isa kat belakang. Larangan. Maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, bila kita nak merealisasikan ketaatan kita itu, ia bukan semata-mata tentang kita buat apa yang Allah suruh, tapi kita tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi kalau orang yang dia tak tinggalkan larangan Allah ni, yang sini kan, dia akan masuk pergi sini. Ya, kalau orang yang tak tinggalkan larangan Allah, dia akan masuk pada jalan yang kedua. Okay, tak apa. Jalan kedua ni kita tinggalkan dulu, kita masuk jalan yang pertama ni. Saya nak jelaskan. Setiap hari dalam solat kita, apa yang kita minta pada Allah? Apa dia? Kak Som lagi dah. Ya Kak Som. Petunjuk. Okey, petunjuk yang macam mana? Baik, senanglah. Setiap hari kita baca apa dalam solat ni?
Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah apa yang kita minta pada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Antara perkara yang kita minta kepada Allah, Allah berikan kepada kita, tunjukkan pada kita dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Nampak ya? Berapa kali tu kita minta dalam solat kita? Berapa kali nak kira? 17. Berapa kali? Tak apa, nanti balik rumah kira. Penat nak tunggu. Nanti kiralah kan, kita subuh tadi 2 rakaat, ya, setiap rakaat adanya Al-Fatihah kan kita baca. Kemudian nanti Zuhur, itu tak masuk lagi kalau kita solat sunat. Tambah banyak lagi kan. Maknanya kita minta ni sebagai orang yang beriman, setiap hari, setiap masa, 24 hours dalam kehidupan kita, kita minta kepada Allah, tunjukkan kepada kami dengan jalan yang lurus. Okay, surah Al-Fatihah ayat keberapa tu? Alamak. Ini tak boleh hilang, nak solat susah sikit. Ayat 7 kan? 7 ke 6? 6. Oh, 6. Oi, siapa tu kuat betul. 6 pun tak tahu ya Ustazah Sakinah ni. Baca Fatihah tu tak dia tu. Baca. Biasalah manusia ni lupa kan. Boleh lah. Baik, jalan orang yang kita minta kepada Allah tadi jalan yang lurus, ya. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatihah, setiap hari kita minta kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah Allah beritahu kepada kita jalan orang yang lurus itu bagaimana? Iaitu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka? Dia hari ini banyak soalan. Ya? Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada mereka? Baik. Tentang hal ini ya muslimah, kita boleh rujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-69. Okey, surah Al-Fatihah tadi. Rujuk surah An-Nisa ayat 69. Allah terangkan tentang siapa orang yang beriman. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dialah faulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Di sini Allah sebutkan minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Maknanya orang yang Allah berikan nikmat yang kita bacakan setiap hari dalam surah Al-Fatihah itu, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kepada kita dengan jalan yang lurus. Jalan yang ditempuhi ataupun yang diduduki oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat itu. Surah An-Nisa ayat 69 di sini Allah terangkan. Orang yang Allah berikan nikmat ialah di kalangan para nabi. Maknanya bila kita ikut jalan para nabi, kita taat kepada Rasulullah. Ya, kita taat kepada suruhan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam sabda, dalam hadis baginda, kita taat. Ini dipanggil sebagai orang yang mendapat kenikmatan tu tadi. Kemudian ya kita lihat di sini bukan di kalangan para nabi sahaja,
tetapi wasiddiqin, iaitu juga di kalangan orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Jujur ni maksudnya orang yang benar keimanannya. Bukan orang munafik lah. Ya, saya dah pernah jelaskan ya bagaimana keadaan orang munafik itu. Orang munafik ni dia depan saja beriman. Dia solat. Dia bersama-sama dengan Nabi. Kononnya lah. Tapi dalam hati dia tidak. Maknanya dia tak jujur. Ada kemunafikan. Itu bukan jalan ataupun kalau kita ikut sebagaimana orang munafik ini, maknanya kita tak ikut jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat. Tapi di sini Allah jelaskan, di kalangan orang yang Allah berikan nikmat itu ialah di kalangan para nabi, di kalangan orang yang benar, jujur keimanannya, dan orang-orang yang syahid, wasyuhada, dan wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini orang-orang yang baik. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Ini Allah beritahu kepada kita. Amat elok. Allah kata para nabi, orang yang jujur tadi daripada sudut keimanannya, orang yang di kalangan golongan yang syahid, orang yang mana di kalangan orang-orang yang soleh, semua ini Allah kata amat baik bila kita berteman dengan mereka. Maksud jadikan mereka ini sebagai panutan, sebagai contoh tauladan dalam kehidupan kita. Untuk kita menempuhi jalan orang yang beriman tadi. Namun, bila lihat pada penggalan ayat itu, Allah kata, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Masih balik kepada taat tadi. Ya, taat kepada Allah dan Rasul. Orang yang begini, dia akan bersama dengan orang yang Allah berikan nikmat itu tadi yang kita minta dalam surah Al-Fatihah, iaitu di kalangan para nabi. Kan? Orang yang benar. Syuhada, saya letak syuhada lah pendek sikit. Ada yang nama syuhada di sini? Tak ada. Kawan saya nama dia syuhada. Dan orang yang soleh. Jadi Allah kata bila kita berteman dengan orang yang begini, maknanya orangnya baik. Kita ada kawan-kawan muslimah yang salihah, kawan-kawan muslimah yang sentiasa taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasulullah. Ini orang-orang yang baik. Kita menempuhi jalan orang yang beriman bersama dengan mereka. Kawan yang baik ni penting ke tidak? Saya tanya. Penting. Kenapa penting? Apa? Bagi syafaat? Kita boleh apa? Orang, kalau kita meninggal, orang yang baik tu boleh tolong kita? Macam mana kakak? Sekejap, tak clear. Oh, baru dengar clear dekat sikit. Tadi sound tak berapa remarkable. Ini sound je clear, crisp and clear, boleh dekat sikit. Orang yang baik ini, teman-teman yang baik ni, bila kita meninggal dunia, mereka ni boleh mendoakan lah, maknanya sini, mendoakan untuk kebaikan kita di alam kubur, kebaikan-kebaikan lah, apa-apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan itu sahaja, teman-teman yang baik ini, ada sebuah hadis yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Di akhirat kelak, teman-teman yang baik, kawan-kawan kita yang beriman ni, mereka ni boleh memberikan syafaat kepada kita. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Ini di akhirat, ini peristiwa akhirat, ya, peristiwa akhirat yang Nabi SAW ceritakan kepada kita. Teman-teman yang soleh ni adalah orang yang mana nanti dia boleh, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan keizinan kepada mereka, setelah diberikan keizinan kepada mereka, mereka boleh membantu kita ni. Bagaimana caranya? Nabi ceritakan. Nanti di kalangan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh ni, ya,
Orang yang soleh ni. Kita memanglah susah sikit. Nabi ni maknanya kita amalkanlah sunnah Nabi SAW ya. Orang yang benar kita cari, orang-orang yang beriman dalam keadaan yang betul-betul keimanannya. Yang syuhada ni boleh jugalah. Tapi sekarang ni yang paling banyak di sekitar kita ialah yang nombor akhir ni, orang-orang yang soleh. Yang perlu kita jadikan teman dekat dalam kehidupan kita. Kenapa Nabi kata orang yang beriman ini nanti di hari kiamat bila mereka masuk syurga, mereka akan cari teman-teman mereka yang beriman juga. Ni kepentingannya. Mereka akan cari teman-teman mereka yang beriman dan mereka tengok ada teman-teman mereka ni yang tidak ada dalam syurga. Jadi mereka tanya kepada Allah, wahai Allah. Saya nak nangis. Mudah-mudahan kita semua begitulah ya. Jadi mereka tanya kepada Allah, wahai Allah, mana kawan-kawan kami yang dulu kami solat bersama dengan mereka? Kami buat amal ibadah dengan mereka. Yang mana mereka ni menjadi saksi di atas amal ibadah temannya. Allah kata apa? Ada dalam neraka. Pergi, tarik kawan-kawan kalian dalam neraka tu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada teman-teman kita yang soleh. Sebab kita tak tahu. Kita semua kat sini tak tahu. Tapi mungkin besar kemungkinan nanti orang akan cari mana Ustazah Sakinah ni. Cari saya kalau saya tak ada. Cari teman-teman. Tengok tak ada Hajar kat sebelah ni. Tanya Allah, mana? Sebab kita tak tahu amalan kita ni bagaimana Muslimah. Kita tak pernah tahu. Sebab itu Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ini kita panggil sebagai rahmat. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman. Untuk kita orang yang beriman. Kenapa kita berada di jalan ini? Jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat. Kerana pengakhirannya adalah syurga. Dan semua kita di kalangan orang-orang yang saleh dan salihah ingin berada pada satu destinasi yang pasti ini, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak bawa semua ahli keluarga kita. Kita nak bawa semua teman-teman kita yang saleh, salihah, yang beriman kepada Allah, yang kita struggle untuk duduk di jalan ini. Jalan orang yang beriman, jalan yang penuh perjuangan. Dia tak sama dengan jalan orang yang dosa. Semua orang nak buat dosa ni senang Muslimah. Kita nak buat dosa senang. Nak buat kebaikan ni susah. Nak buat kebaikan ni kadang-kadang sampai nak kena paksa diri sendiri. Tapi kalau nak buat dosa ni kadang tak perlu orang suruh. Kita sendiri yang volunteer nak buat dosa tu. Kan kadang-kadang begitu situasi hidup kita ni. Sebab tu jalan orang yang beriman ni adalah jalan yang Masya Allah Tabarakallah. Kita semua perlu jaga jalan ini. Terutamanya kawan-kawan kita yang saleh tu tadi. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tak suka kawan dengan orang baik-baik ni. Kita leceh. Betul tak? Leceh kawan dengan orang baik ni, sikit-sikit lah cakap, oh tak boleh, sikit ni tak boleh. Alah, ini tak boleh, alah malas aku nak duduk dengan dia. Kadang-kadang susah sikit. Leceh. Kita rasa macam malas nak layan. Sikit-sikit je cakap pasal agama. Orang nak duduk minum kopi kat Coffee Bean lah tiba-tiba cakap pasal agama. Alah, berat betul orang ni. Kita rasa susah. Tapi sebenarnya kawan-kawan yang beginilah yang perlu kita jaga baik-baik. Yang perlu kita kekalkan dalam hidup kita. Alhamdulillah Allah bagi saya peluang jumpa dengan muslimah yang salihah, jumpa dengan muslimah yang kata kaki kuliah lah, kata kan, jumpa kaki kuliah ada ayat tu. Tak boleh. Ambil je lah ayat tu. Ya boleh lah ya, kaki kuliah, kaki masjid dia kata kan. Alhamdulillah lah ya. Kita jumpa teman-teman yang begitu. Daripada kita jumpa kawan-kawan kaki lepak aja 24 jam kaki bawang apa kan, kaki bawang itu kaki bawang ya, makcik bawang apa kan, sikit-sikit membawang, sikit membawang ya. Daripada kita jumpa teman-teman begitu, alhamdulillah kita jumpa teman-teman muslimah yang Masya Allah, yang ajak kita pergi kuliah kan,
Jomlah pergi kuliah tu, ada kuliah pukul 3 kan, tengok tu kan. Dek ni kalau aku jumpa sikit-sikit pergi kuliah, ya Allah, leceh malas. Rimas aku gitu kan. Rimas aku. Sikit-sikit je kuliah, sikit je kuliah. Tak ada benda ke lain. Dia tak ada life lain ke hidup dia. Pergilah joget-joget ke apa macam tu kan. Pergilah joget-joget sikit-sikit ke apa kan. Boleh sikit lah. Aku semangat sikit aku ni. Sikit-sikit je kuliah lah, letih aku. Ada orang begitu keadaannya, dia tak berapa selesa. Tapi Allah dah jelaskan tadi dalam surah An-Nisa. Jalan orang yang beriman ini apabila dia memilih temannya adalah teman yang di kalangan Nabi. Maksud di kalangan Nabi ialah kita ni jadikan Nabi SAW sebagai panutan kita ataupun contoh tauladan dalam kehidupan kita. Ini maksudnya jadikan teman. Di kalangan orang-orang yang tadi dah kita sebutkan. Cantik kehidupannya, cantik jiwanya, cantik hatinya bila menjalani kehidupan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat ini. Ini yang kita hendak dalam kehidupan. Menempuhi jalan orang beriman, jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat itu tadi. Sebab itu muslimah dalam surah Ali Imran, ya, saya nak bawa dalam surah Ali Imran. Mana surah An-Nisa, kita masuk pada surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 132 ya. Okay, saya baca dulu ayatnya, nanti saya explain. Sila lihat muslimah ayat yang ke-132 hingga 136. Ya, panjang sedikit ayatnya. Mungkin boleh dilihat di siapa-siapa ada apps ke Al-Quran ke apa kan, boleh buka di handphone masing-masing. Baik, di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-132 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Tadi kita kata jalan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat, dia dua keadaan dia. Dia orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan menjadikan golongan-golongan tadi sebagai teman dalam kehidupan mereka atau panduan, panutan dalam kehidupan mereka. Dalam surah Ali Imran ini Allah Subhanahu Wa Taala tekankan sekali lagi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kenapa? La'allakum turhamun. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kalian. Dan ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan untuk orang yang beriman. Sebab kalau kita lihat pada ayat yang ke-130 yang menjadi ayat awalnya ke punca penyebutan ayat ini, Allah seru di situ ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah kata orang-orang yang beriman, antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini terkandung pada surah Ali Imran ayat 132. Kita masuk pada ayat 133. Okey? Ayat 133 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayat 133 di sini dalam surah An-Nisa. Allah kata apa? Dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan dari Tuhan kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja suruh kita jadi hamba Allah yang taat kepadanya dan kepada Rasulullah. Tetapi Allah beritahu kepada kita macam mana jalan nak tempuhi ketaatan itu. Sebab tu pada ayat yang ke-133 ini Allah kata kejar kebaikan. Segera buat hal-hal yang baik.
untuk mendapatkan keampunan Allah dan juga syurga yang Allah sediakan. Allah sediakan kepada siapa? Untuk orang yang bertakwa. Ni dalam ayat yang ke-133. Allah explain lagi dalam ayat ini. Siapa orang yang bertakwa? Lihat pada ayat yang berikutnya. Pada ayat berikutnya Allah sebutkan bagaimana ciri-ciri hamba Allah yang dah taat kepada Allah tadi. Dia taat kepada Rasulullah. Kemudian dia bersegera kepada amal kebaikan untuk dia dapatkan keampunan dan juga syurga Allah. Yang mana Allah golongkan mereka. Allah kategorikan mereka sebagai orang yang bertakwa. Di sini Allah kata orang yang bertakwa itu ialah orang yang mana alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Iaitu orang yang mana mereka ini membelanjakan harta mereka, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tidak kira sama ada pada waktu senang ataupun susah. Kemudian Allah kata apa? Wal kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa ialah orang yang mana mereka itu mampu menahan rasa marahnya. Wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan orang lain. Macam mana? Tiga-tiga tu senang nak buat? Senyumnya semua, kenapa senyum? Kenapa? Kelakar ke tak kelakar? Saya serius. Ini air saya ke air orang lain? Sebab macam tertinggal separuh airnya. Tadi Kak Nisa ada tuang Mana Kak Nisa? Tadi saya Fahri Nisa tuang Okay. Macam mana? Tadi Allah kata orang yang bertakwa, kan? Jalan orang yang beriman ialah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Okey, pegang baik-baik ya. Dua ni, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kemudian orang yang beriman dia kejar kebaikan untuk mendapatkan keampunan dan syurga Allah. Allah panggil orang yang kejar kebaikan tu tadi, dia buat bersegera. Dia nampak ada banyak kebaikan, amal, pahala ni, ni jalan kebaikan ya. Jalan orang yang beriman ni, dia akan segera buat. Dia tak ada nak excuse ke apa, tak ada nak bagi reason ke apa. Dia akan terus buat. Dia nampak ada benda mana-mana yang baik untuk diri dia, untuk akhirat dia, dia akan langsung lakukan. Allah kata orang ini adalah orang yang bertakwa. Allah perincikan lagi. Maknanya orang yang bertakwa ni bukan saja-saja dia buat benda-benda yang baik. Allah kata orang ini bila dia berinfak kepada Allah, di jalan Allah, bukan pada waktu susah saja, senang saja, tapi pada waktu susah juga. Kita kalau nak sedekah ni waktu senang je kan, betul tak? Kita senang kan, tak apalah, hari ni susah, tak payah. Macam tu kan? Hari ni susah, tak apa, nanti tunggu kita senang-senang sikit. Namun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah kata, mereka ini kalau mereka nak infak di jalan Allah, tak kira. Senang atau susah, tetap akan terus mengeluarkan infaknya. Maknanya depends lah ya, ikut kepada keadaan diri kita. Taklah kata masa susah pun nak keluar $1,000 untuk gufran gitu. Kalau gitu susah-susah keluar $1,000, kita nak makan apa Ustazah? Tak, maknanya ikutlah kepada kemampuan masing-masing ya. Kalau kita rasa boleh keluar $10, alhamdulillah. Ini maknanya infak kita. Walaupun kita susah kan. Nak keluar 10 sen boleh? Boleh, asalkan ikhlas je. Itu je. Syarat infak ni dia asalkan ikhlas. Dia bukan sebab berapa dolar, berapa banyak yang kita keluarkan. Yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di sini orang yang susah pun boleh infak. Kerana ia bukan bergantung pada nilainya. Ia bergantung kepada keikhlasan kita. Nak infak ataupun tidak. Berapa yang kita mampu itulah yang kita keluarkan. Tak kira berapa nilainya. Satu, case settle. Sekarang ini Allah kata wal kaziminal ghaiza. Orang yang bertakwa ialah orang yang mampu menahan rasa marahnya. Dia tak marah lagi, tapi dia dah tahan dah. Macam mana tu? Suka Kak Sung kat depan. Dia tahan rasa marah dia ni. Maknanya marahnya belum keluar tu. Kan? Marahnya tak keluar. Sampai ni nak marah tak nak? Marahnya tak keluar tu.
Dia tahan rasa marah dia. Dia nak marah ni. Ada satu perkara yang berlaku, okey, ada perkara yang berlaku dalam hidup dia yang mendatangkan kemarahan. Perkara itu mendatangkan kemarahan dalam hidup dia. Tapi dia mampu untuk tahan rasa marah itu. Ini orang yang bertakwa, Allah kata. Kita lain, kita marah dulu. Kita marah dulu kan, marah. Oh, kita benda-benda berlaku, apa-apa berlaku kan. Orang buat salah pada kita marah dulu. Oh, berdusuk-dusuk kita keluarkan perkataan. Baru tak apalah, sabar. Sabarlah. Orang tak sengaja, tapi bukan gitu sebenarnya. Dia kena tahan dulu sebelum dia keluarkan perkataan. Sebelum dia menghamburkan, mengekspresikan rasa marahnya itu, dia tahan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Sebab itu ganjarannya syurga. Jalan orang yang beriman begini. Ya, sebelum kita nak marah, bukan saya kata tak boleh marah. Marah tu boleh kan. Tapi takkan tak boleh marah, Ustazah. Orang bijak kepala kita senyum aja. Senyum je. Pijaklah. Tak apa. Pijak puas-puas. Gitu ke keadaan kita? Tak, bukan gitu. Itu pelik lah kan, kita tak normal maknanya. Normal kita ni marah, ya muslimah normal, tak apa, tak masalah. Orang buat salah tu, kita marah tu normal. Cuma bagaimana kita mengawal rasa marah tadi. Bagaimana kita mengawal rasa marah kita? Adakah kita ni nak terus-terus mengamuk, terus-terus mengamburkan perasaan kan, kata-kata yang tidak baik? Sebab dia akan bawa kepada situasi yang lebih buruk kalau tidak dikawal. Sebab tu perlu dikawal. Dan ini adalah perkara yang sukar untuk dilaksanakan, tapi tidak mustahil. Tidak mustahil. Boleh saja untuk dilakukan. Lalu Allah kata apa tadi? Wal'afina 'anil nas. Senang ke kita nak maafkan orang lain yang dah buat salah pada kita? Ini perkara yang sukar juga. Kita kata apa? Ustazah, forgive but not forget. Ayat kita kan. Forgive but not forget lah. Tak apalah, yelah aku maafkan kau, dah sudah lah tapi entahlah, tak tahulah sampai bila. Macam gitu. Keadaan kita macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana cik? Macam mana keadaan macam tu? Okey tak? Tak okey. Cik kata tak okey. Tak okey situasinya. Kita sekarang ni bukan mudah ya. Kalau orang, contohlah, kalau ada orang yang mana dia mungkin, dia ngumpat kita luar dalam tu saya kata. Dia ngumpat kita luar dalam, dia fitnah kita. Senang tak kita nak maafkan dia? Dia dah aibkan kita sekarang ni. Dia dah rosakkan harga diri kita. Dia dah rosakkan, maksudnya dia dah menjatuhkan maruah diri kita. Dia dah buat diri kita ni di pandangan orang lain jahat sangat-sangat. Bagaimana? Adakah kita boleh maafkan dia? Jeng. Contoh saya dahsyat juga ya. Boleh ke kita nak maafkan orang macam itu? Kita pun kata, Ustazah, dunia akhirat aku tak maafkan dia. 7 keturunan, jangan bayang dia pun aku tak nak tengok. Betul tu kan? Bayang dia pun aku tengok. Anak dia ke laki dia ke apa sudah. Tak mau, aku tak nak ada kena-mengena dengan dia. Bukan kita saja, anak beranak kita pun kita pesan dengan anak kita. Ingat mama tak suka tahu kau kawan dengan anak dia. Padahal anak dia tak salah pun. Betul tak? Mama tak suka kawan dengan anak dia. Kita pesan kepada suami kita, ingat ya bang, I tak suka ya, you pergi berbual dengan suami dia, tengok apa dia buat dengan I. Kita akan cakap gitu. Maknanya bukan mudah kita nak maafkan orang yang buat salah dengan kita. Dia akan melibatkan keturunan, melibatkan ahli keluarga, orang yang tak bersalah, yang tak ada kena-mengena pun terbabit sekali. Tapi Allah kata, orang yang wal'afina 'anil nas, dia maafkan orang itu. Dia maafkan apa yang orang tu buat pada diri dia. Masya-Allah, tabarakallah. Ini orang yang bertakwa kepada Allah. Ia bukan perkara yang mudah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tak mustahil. Kerana begitulah jalan orang yang beriman. Semua ini adalah apa yang ditunjukkan oleh para nabi. Para nabi, kita lihat saja Nabi SAW di kalangan yang disebut sebagai ajwadun nas, orang yang paling pemurah walaupun dalam keadaan baginda tidak memiliki apa-apa. Nampak? Nabi SAW, begitu keadaan baginda, paling pemurah.
Walaupun kita kata Nabi ni bukanlah paling kaya, tapi paling pemurah. Tak kira dalam keadaan susah ataupun senang, Nabi akan berusaha untuk menginfakkan sesuatu. Bersedekah contohnya. Nabi akan usaha ke arah sedemikian. Itu yang Nabi tunjukkan pada diri kita. Dan inilah yang kita nak ikut sebagai jalan orang yang beriman yang mana mereka ni Allah berikan nikmat. Dan Nabi SAW juga adalah di kalangan insan yang mana mampu mengawal rasa marah baginda. Nabi juga adalah insan yang mana mampu memaafkan orang lain. Itu contoh yang Nabi tunjuk pada diri kita. Jalan orang yang Allah berikan kenikmatan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW semasa di Taif. Nabi berdakwah di Taif. Ini contoh yang bagi saya Masya Allah sampai bila-bila saya akan ingat. Sampai mati dan saya nak muslimah semua sampai mati juga ingat kisah ini. Nabi SAW pergi Taif. Sebab apa? Di Makkah Nabi tak dapat sokongan, tak dapat support. Nabi SAW di Makkah ini dipulaukan. Nabi usaha keluar berdakwah di luar kota Makkah. Nabi pergi ke kota Taif. Di Taif ini Nabi usaha untuk dapatkan sokongan. Cuba meluaskan dakwah di situ. Tapi apa yang Nabi terima? Orang kalau tolak apa yang kita hendak ataupun orang tak terima kita, macam tak, saya tak nak. Itu dah okey, itu okey saja. Tapi bayangkan orang kata, tak, aku tak terima engkau, tapi orang tu pukul kita. Ya, orang tu pukul kita. Hina kita sampai keluar darah. Ia bukan satu perkara yang biasa-biasa. Ia begitu menyakitkan. Orang reject kita saja dah sungguh menyakitkan rasanya muslimah, betul tak? Ya, orang reject kita je rasanya sungguh menyakitkan. Apatah lagi, reject itu tadi disertai dengan makian, hinaan, pukulan, cercaan sehingga mengalirkan darah baginda. Ini diceritakan dalam kitab Rahiqul Makhtum yang disusun oleh Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya. Ceritakan kepada kita bagaimana situasi itu berlaku kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW menceritakan kepada isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha. Bila Aisyah tanya kepada Nabi, apakah peristiwa yang paling dahsyat yang pernah engkau hadapi selain apa yang pernah berlaku dalam peperangan Uhud? Nabi ceritakan tentang apa yang berlaku kepada baginda di kota Taif. Nabi kata apa? Aku keluar daripada kota Taif dalam keadaan yang wajah begitu sugul. Wajah yang begitu sedih. Kerana apa yang dilakukan oleh penduduk Taif ke atas aku. Nabi duduk kat satu tempat ni, Nabi kata. Nabi nampak rasa ada bayang dekat atas ni. Nabi dongak kepala. Tempat itu Nabi kata namanya Qarnul Manazil. Aku duduk di tempat ini. Ada bayang kat atas, Nabi tengok. Malaikat di atas. Malaikat turun. Malaikat kata kepada Nabi, wahai Muhammad, Allah utuskan kepada engkau malaikat penjaga gunung. Untuk kau buat apa saja yang kau inginkan kepada penduduk Taif itu. Malaikat penjaga gunung ini datang kepada Nabi. Dia tawarkan kepada Nabi, kalau engkau hendak aku lemparkan penduduk Taif itu dengan gunung, supaya mereka ni hancur musnah, aku boleh lakukan sebab itu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada aku. Untuk berikan tawaran ini kepada engkau. Tapi adakah Nabi SAW terima? Tak. Lihat betapa pemaafnya Nabi. Kalau kita, tak mungkin kita kan, bagusnya lah. Inilah saat yang aku nanti-nantikan. Itu kita. Ya. Inilah saat yang aku nanti-nantikan, aku tunggu ni. Nak balas dendam ni. Korang hina aku kan? Korang kata aku macam-macam kan? Korang pukul aku kan? Nampak malaikat penjaga gunung ni datang. Hancurlah kalian. Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW kata apa? Tak. Nabi doakan.
Nabi kata bal arju, bahkan aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Doa. Nabi doa untuk penduduk Taif. Nabi kata tak perlu untuk lemparkan gunung kepada mereka, tak perlu hapuskan mereka ini. Tapi aku harapkan zuriat keturunan mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, yang menempuhi jalan orang yang beriman ini, yang mana mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ini yang Nabi SAW inginkan. Sebagai satu contoh kepada kita bagaimana Nabi SAW menjadi insan yang memaafkan orang lain saat disakiti. Jiwanya bersih, kan, nampak? Jiwa orang yang bersih begitu, muslimah. Kita akan mudah untuk memaafkan orang lain. Walaupun rasanya begitu sakit. Tapi kita tak habis-habis sakitnya tu di sini, Ustazah. Kita gitu aja. Itu yang kita tahu tak habis-habis. Sakitnya tu di sini, ya Allah. Itu yang kita tahu. Cuba usaha tukar sakitnya tu di sini, itu dengan takwanya tu di sini. Sebab itu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. At-taqwa hahuna, Nabi kata. Takwa tu dekat sini, dalam hati kita. Bagaimana jadi orang yang bertakwa? Tadi Allah dah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 tadi. 34 maaf. Ayat 134 tadi. Nabi dah sebutkan jalan orang yang bertakwa, begitu keadaannya. Ni jalan orang yang beriman. Kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya dalam surah Ali Imran ini, ayat yang ke-135, Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu lagi cara. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah kata, orang yang bertakwa kepada Allah juga ialah mereka yang mana dah buat perkara yang keji ataupun menzalimi diri mereka sendiri. Senang kata, kita nak faham ayat ini, mereka buat dosa. Ya, mereka buat kemaksiatan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka adalah orang yang ingat kepada Allah. Dia dah buat dosa, dia buat maksiat, kemudian zakarullah. Mereka pun ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah tentang dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ini jalan orang yang beriman. Sebab apa kita pun tahu, kita ni tidak terlepas daripada dosa, bukan? Setiap anak Adam ada melakukan dosa, Nabi kata. Kullu bani Adam khata'. Tetapi sebaik-baik mereka yang melakukan dosa ialah mereka yang bertaubat kepada Allah. Sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang yang bertakwa, bila mereka buat dosa, mereka buat maksiat, mereka tak terus-terusan dalam keadaan yang sedemikian. Mereka tak biarkan, oh bestnya buat dosa ni ya, okeylah, alright, tak ada apa-apa jadi kat kita, tak ada pun azab turun daripada langit. Kita pun cakap gitu ya. Terus biarkan diri kita dalam keadaan dosa. Orang yang beriman tak begitu. Dia buat dosa, cepat-cepat dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu, saya dah buat dosa tadi. Cepat-cepat dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya Allah kata apa? Ulaika. Semua orang-orang ini, siapa mereka tadi? Yang taat kepada Allah. Okey, lihat begini. Surah Ali Imran ayat 132 hingga 136 tadi saya sebutkan. Ya, untuk kita menguatkan statement yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita tadi,
tentang jalan orang yang beriman. Jadi dalam Al-Quranul Karim, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah jelaskan banyak kepada kita bagaimana nak berada pada jalan orang yang beriman. Saya bawakan tadi surah Al-Fatihah. Okey, betul? Kita bawa surah Al-Fatihah. Kita kuatkan dengan surah An-Nisa. Lalu kita datangkan surah Ali Imran ayat 132 hingga 136 untuk kita lihat bagaimana untuk kita berada pada jalan orang yang beriman. Ayat 132 hingga 136 di sini. Allah guide. Allah berikan panduan. Jadi orang yang bertakwa, yang mana mengejar kebaikan untuk mendapatkan maghfirah. Sini. Maghfirah dan jannah. Ini bukan. Untuk mendapatkan maghfirah dan jannah ini, Allah kata orang ini ialah mereka yang bersegera kepada kebaikan. Okey, satu. Bersegera pada kebaikan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan maghfirah dan jannah tadi. Kemudian Allah kata orang yang begini Allah Subhanahu Wa Taala kategorikan mereka sebagai orang yang bertakwa. Saya letak muttaqin ya di sini. Muttaqin bukan masjid muttaqin ya. Muttaqin maksudnya orang yang bertakwa. Allah kategorikan mereka sebagai orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebutkan. Ya, tadi Allah kata apa? Mereka yang infak di jalan Allah susah atau senang. Kemudian, orang yang mana menahan rasa marahnya. C. Orang yang maafkan orang lain. Ingat kan tak ingat? Okey. Jadi ada 3 di situ. 3 sahaja? 3 sahaja? Ada lagi 1 ke lagi 2? 3 sahaja? Dah tak ingat dah. Oh, pergi mana dah semua? Dah pergi Tampines Hub ke? Masih berada dalam Dewan Kuliah ya? Okey. Jangan fikirannya dah pergilah nak pergi ni Maslina ke apa, beli kuih ke apa kan? Tiba-tiba. Nak pergi makan dengan kawan. Boleh makan ke? Boleh ke makan? Boleh Masih boleh 2. Tahu 2. Boleh 2 orang makan. Macam mana? Ada tak lagi? Ke dah habis dah? Kak Zah, ada lagi? Ada? Apa dia? Tak dengar. Dengar dosa je. Okey. Baik. Ada lagi 1 iaitu orang yang dia buat dosa cepat bertaubat. Okay. So kita ada 4. Ya, 4 jalan ini, 4 cara ini untuk terus berada pada jalan orang yang beriman. Iaitu infakkan harta di jalan Allah, menahan rasa marah, okay? Maafkan orang lain, kemudian cepat bertaubat apabila ada dosa yang kita lakukan. So kita ada tadi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so yang ini saya lupalah nak cakap, minta maaf A sampai C ini dalam Al-Quran
Allah juga panggil mereka sebagai muhsinin. Muhsinin ni maksudnya orang yang baik. Orang-orang yang baik. Okay? A hingga C. A hingga C, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka juga sebagai muhsinin. Iaitu orang-orang yang baik. Maknanya di sampingnya kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian kita ni jadi orang yang mana berteman, menjadikan Nabi, orang yang benar, syuhada soleh ini sebagai teman kita untuk melalui kehidupan ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga ingatkan bahawa orang yang menempuhi jalan orang yang beriman, dia akan bersegera pada kebaikan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka sebagai orang yang bertakwa. Di semua itu tadi orang yang bertakwa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga dengan gelaran yang lain, iaitu muhsinin. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134 juga. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan mereka ini semua adalah orang-orang yang muhsinin, orang yang baik, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian adalah orang yang cepat bertaubat. Seterusnya Allah kata apa? Semua orang-orang ini. Semua orang-orang ni bukan orang yang semua orang ni. Semua orang ini, okey? Ulaika suka Kak Som. Ulaika jazaohum maghfiratan. Kenapa lucu saya buat gini? Yelah, itulah orang-orang dalam bahasa Melayu, orang-orang. Baik, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi mereka semua inilah ya pada ayat yang ke-136 surah Ali Imran, Allah kata akan dapat maghfirah dan juga jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ya jalan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan okey baik, settle pula. Selesai ya ini yang kita bincangkan untuk jalan orang yang beriman. Sila lihat muka surat 227. Okey, saya nak baca hingga selesai perenggannya itu. Bahkan Allah pun menerangkan siapa sahaja kawan masing-masing kelompok, iaitu sama ada jalan orang yang beriman ataupun jalan orang yang berdosa, serta bagaimana penghinaannya terhadap kelompok yang satu dan pertolongannya kepada kelompok yang lain. Dan mengapa dia menolong kelompok tersebut. Semua itu dijelaskan di dalam kitabnya secara terperinci. Maknanya tadi kita ada dua bahagian kan? Jalan orang yang beriman, jalan orang yang berdosa. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kata, setiap jalan ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelaskan dengan terperinci dalam Al-Quran. Tadi saya dah buktikan jalan orang yang beriman, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan sebagai panduan kita ya menjalani kehidupan kita ini, kita nak ikut jalan orang yang beriman. Dan Allah kata setiap kelompok ini Allah dah berikan dengan ganjarannya. Allah dah tetapkan sebab akibatnya. Dia kalau berada dekat sini, kalau kita ikut golongan yang A contohnya ni, orang yang beriman, apa yang kita dapat? Kita dah bincangkan tadi, jannah dan maghfirah. Maghfirah dan jannah, maghfirah dan jannah. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau kita ikut golongan B, iaitu jalan orang yang berdosa, Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah tetapkan akibatnya. Tapi saya belum bincangkan. Minggu depan saya bincang. Sebab panjang lagi ya perbincangannya. Panjang lagi. Jadi untuk bahagian yang kedua di situ, orang yang berdosa. InsyaAllah kita akan bawa pada, bukan minggu depan lah. Minggu depan kita tak ada kuliah fizikal ya. Asyik baik saya ingat. Minggu depan kita ada kuliah fizikal sebab saya ada urusan. Kuliah kita bawa ke online. Jadi minggu depan sajalah, nanti jangan pula minggu depan lagi satu tak datang tiba-tiba saya seorang kat sini. Minggu depan saja. Berapa hari bulan minggu depan? 20 hari bulan. 20 hari bulan. Jadi 20 hari bulan tak perlu datang ke masjid. 20 hari bulan kuliah di rumah sahaja. Okey, kita akan teruskan kuliah tapi di rumah.
Cuma minggu depan pun saya tak bincangkan ini. Banyak betul dia punya cuma hari ni ya. Percuma saja Ustazah Sakinah ni. Okey, minggu depan pun kita tak bincangkan bahagian yang kedua. InsyaAllah minggu depan lagi satu. Kerana minggu depan kita ada Minggu Hubbun Nabi. Untuk meraihkan kelahiran Nabi SAW. Jadi kita ada tema khas yang akan dibincangkan. So insyaAllah lah ya, minggu depan kita akan bincangkan bagaimana kita seorang muslimah ini nak mencintai Nabi SAW. So kita akan bawa siaran itu secara online. Jadi kita tidak ada kuliah secara fizikal pada minggu depan. InsyaAllah bahagian yang kedua ni Ustazah akan bawa pada pertemuan yang berikutnya. Berapa hari bulan? 20? Tak ingat. 27. Betul Kak Som? Jangan sadit. Nanti orang datang kuliah orang lain. Tak apalah, nanti keluarlah ya registration form tu untuk didaftarkan dirinya untuk hadir ke kuliah insya-Allah. Okey, baik, itu sahaja ya kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberkati masa yang telah diluangkan, tidak kira sama ada yang datang ya ke masjid ataupun mereka yang mengikuti secara online. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan secara online ya. Jadi saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.